Pada zaman sekarang, terdapat pelbagai program kurban yang dijalankan seperti di surau-surau dan masjid. Namun begitu, pihak Muslim Aid telah memberi satu alternatif di mana orang ramai dapat menjalankan ibadah kurban dengan lebih baik dan bermakna. Melalui Muslim Aid, daging kurban ditinkan agar tahan lama dan dapat mengelak daripada pembaziran daging mentah. Daging korban yang ditinkan ini diagih-agihkan kepada saudara seagama yang memerlukan seperti anak-anak yatim, fakir miskin, golongan OKU, ibu tunggal dan warga emas di Malaysia, mangsa bencana, perang dan kebuluran di luar negara seperti Palestin, Pakistan, Somalia dan Sudan. Salah satu program Muslim Aid ialah Korban for Life dengan mengagihkan daging korban ke negara-negara Islam yang mengalami kemusnahan dan penderitaan seperti Afghanistan, Afrika, Bangladesh, Syria, Palestin dan Somalia. Di Malaysia, bantuan tersebut diberikan kepada golongan asnaf yang berdaftar. Proses pengetinan merupakan kaedah terbaik untuk mengagihkan daging korban kerana ianya boleh tahan selama 3 tahun dan boleh dihantar ke lokasi-lokasi yang daif dari segi infrastruktur. Muslim Aid mendapati bahawa mengetin daging korban adalah penyelesaian yang lebih praktikal dalam mengagihkannya kepada mereka yang betul-betul memerlukannya. Wah, Ismail. Itu dia kita tengok daging dalam tin ni. Ini yang ada kaitannya dengan apa yang kita nak kongsikan. Tapi yang penting juga, dengan hanya RM400 sahaja untuk seekor kambing atau satu bahagian lembu, Muslim Aid anda boleh menyertai korban yang lebih afdal. Betul. Dan menyerahkan ataupun mengagihkan daging korban sekarang ini, kita mempunyai cara baru. Bukan saja seperti sebelum ini yang mana kita memberikan daging mentah itu kepada mungkin golongan yang memerlukan. Tapi sekarang ini untuk memastikan agar kualitinya boleh disimpan dengan lebih lama dan bahan-bahan itu boleh diagihkan ke tempat yang lebih jauh. Jadi Muslim Aid hadir dan juga datang dengan satu inisiatif yang mana pengetinan makanan ataupun daging dalam tin itu untuk memastikan agar pengagihannya kepada kawasan yang lebih jauh, kawasan yang kita katakan mungkin kawasan-kawasan yang bergolak dan sebagainya, ataupun kawasan yang ditimpa bencana untuk memastikan agar mereka juga mendapat bantuan yang diperlukan. Okey, jadi kita ucapkan selamat datang pada Puan Hapsah Marjuni, pengurusi Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini bukan kali pertama bersama dengan kita di Selamat Pagi Malaysia. Setahun sekali mesti bersua. Setahun sekali, insyaAllah. Okey, Puan, kita nak kongsikan terlebih dahulu sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang daging yang ditinkan ini dan dari segi macam-macam lagi kita nak sentuh tentang prosesnya juga dan sebagainya. Kongsikan tentang apa yang saya nyatakan tadi, dengan hanya RM400 untuk seekor kambing atau satu bahagian lembu, kita boleh sertai korban yang lebih afdal. Kongsikan. Kenapa kita kata lebih afdal? Sebab nombor satu, kita mengelakkan pembaziran. Kita tahu biasanya kalau pada musim kurban ni banyak binatang, lembu, kambing, unta pun ada disembelih, dan kadang-kadang berlaku pembaziran di mana mungkin di kawasan itu tidak ramai orang miskin ataupun masyarakat di situ kurang mahir dalam memproses binatang yang telah disembelih itu. Jadi misalnya kepala dibuang, kaki dibuang, sedangkan seluruh binatang tu boleh digunakan. Dan juga kita akan menghantar daging yang telah ditinkan ni ke negara-negara misalnya yang agak susah untuk mendapatkan binatang ternakan. Baik. Ataupun negara itu terlalu bergolak. Jadi orang tak ada masa nak beli binatang pun. Dia lebih apa pun human above all else kan. Dan juga di negara-negara yang memang susah kita nak bawa masuk barang, menghantar barang, bila dalam tin ni dia ada tarikh luputnya lebih kurang 3 tahun. Jangka hayatnya 3 tahun Ya, jadi banyak masa untuk kita nak proses masuk. Contohnya 3 tahun lepas kita hantar ke Somalia, mengambil hampir setahun. Kita simpan di Dubai sebab dia punya pergolakan tu dia
cycle dia kita tak tentu. Itu yang menyebabkan kesukaran untuk kita bawa masuk. Ya. Kan, memberikan makanan dan sebagainya. Puan, proses penyembelihannya dilakukan di mana dan pemilihan daging ataupun binatang itu bagaimana proses pemilihan? InsyaAllah kita dah hampir 20 tahun lebih kita lakukan ni. Penyembelihan di Australia, di rumah-rumah sembelihan yang diiktiraf oleh otoritis Malaysia, JAKIM dan juga Kementerian Pertanian. Salah satu orang kata alasan kukuh tu kerana sejak tahun 2006 kita dah mula mengetin di Malaysia. Baik. Ya, jadi nak masuk ke Malaysia tu mestilah yang diiktiraf oleh Malaysia. Jadi pemilihan binatang biasanya orang-orang kita akan ke abattoir. So beberapa hari sebelum penyembelihan tu kita akan memilih binatang tu maknanya yang cukup umur, yang tidak cacat, tidak sakit sebagainya. Jadi itu yang dikatakan korban yang lebih afdal dan tak payah risau tentang pemilihan kambing ataupun lembu dan sebagainya. Sampaikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan korban. Ini dan yang Tasnim pegang sekarang ni adalah salah satu daripada daging yang ditinkan. Tapi ini yang kita nak sentuh juga dari segi pengetinannya juga berbeza. Kalau kita tengok dengan secara domestiknya apabila makanan-makanan ditinkan, berbeza dengan apabila kita membawa makanan-makanan ni, kita nak import ke negara-negara lain atau kita nak bawa masuk ke negara-negara yang ada bencana seperti ini. Mungkin boleh kongsikan dari segi pentingnya pengetinan tu dan perbezaannya sendiri. Biasanya kalau kita pergi supermarket, kebanyakan tin tu dia panggil easy open end, yang ada tab, kita boleh terus buka. Boleh tarik tu. Maknanya tak payah pakai pembuka tin. Tetapi macam kita ni, kadang-kadang kita tak tahu berapa lama makanan ni akan berada dalam kontena atau di pelabuhan. Baik. Jadi kita gunakan kaedah full seal ni. Sebab kalau yang easy open tu dia sebenarnya dah hampir 50% dah terbuka sebenarnya. Jadi kalau handling tu kasar, campak-campak ke apa dia mudah terbuka. Macam ni sebenarnya yang kita buat dalam setiap kotak kita letakkan sekali pembuka tin. Ada sekali pembuka tin? Ada sekali pembuka tin. Ya, buatnya kat tempat-tempat yang contohnya ada bencana di Palestin dan sebagainya. Mana time tu dia nak cari pembuka tin dan sebagainya kan. Jadi memudahkan. Diletakkan sekali. Okey Puan, kalau kita lihat ini merupakan satu usaha murni Muslim Aid untuk membantu saudara kita juga ya. Sejauh mana usaha ini telah memanfaatkan negara-negara penerima dan sejauh mana penerimaan mereka juga terhadap usaha yang dilakukan oleh Muslim Aid ini? InsyaAllah sejak kita mulakan ni tidaklah baru dah 20 tahun lebih. Kita memang organisasi yang orang kata pioneer dalam pengetinan kurban ni. Dan alhamdulillah banyak NGO lain telah bukan meniru, telah juga mengambil jejak langkah kita. Dan sekarang permintaan di rumah-rumah sembelih di Australia setiap tahun berebut binatang. Sebab yalah, cuma kita ada masa yang terhad untuk menyembelih ya. Kalau abattoir kambing maksimum dalam 8,000 sehari. 8,000 ekor sehari. Ya, tiga shift tu. Kalau lembu dalam 400 ekor sehari. Ya, dia proses dia siap. Dia tak macam sembelih simpan, tak. Sembelih terus lapah sampai buang tulang. Prosesnya begitu. Ya, mungkin satu hari boleh ikut saya pergi abattoir. InsyaAllah kita dapat lihat sebenarnya. Kalau lembu tu siap mandikan dulu. Kambing tak mandi, lembu je. Lembu dimandikan. Ini yang kita katakan berpengalaman lebih 25 tahun dalam menyediakan perkhidmatan korban. Jadi perkara-perkara ini juga dititik beratkan oleh mereka. Jadi kita sebagai pengguna ataupun yang nak membayar ni, kalau rasa was-was ataupun risau, tak perlu risau. Tak perlu khawatir. Jadi bagaimana di kesempatan ni bagi penonton yang sedang menonton segmen kita ni, bagaimana untuk mereka menyertai korban ni? Sebab tinggal besok dah nak mula ni kan. Kalau online tu paling senang lah. Datang ke website kita atau telefon saja ke pejabat kita ataupun boleh terus bank in
Okey. di akaun CIMB. Muslim. Okey, www.muslimaid.org.my. Itu laman sesawangnya. Juga di laman sosial boleh cari Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia di Twitter dan juga di Facebook. Okey Puan, kalau kita lihat penyembelihan dijalankan pada 10 hingga 13 Zulhijjah di lokasi yang dipilih itulah. Jadi dalam proses ini, selepas proses penyembelihan berlaku, proses pengagihan itu bagaimana pemilihan lokasi dan juga sejauh ataupun berapa lama masa yang diperuntukkan untuk mengagihkan ke setiap lokasi yang dipilih? Kita menggunakan keseluruhan rangkaian Muslim Aid. Jadi SOP-nya kita tinkan di sini, kami akan hantar ke Dubai. Okey. Jadi dari Dubai barulah diagihkan tin-tin ini. Separuh negara kita di separuh negara ya kita terpaksa rahsiakan juga lokasi. Contohnya Iraq. Sebab faktor-faktor keselamatan dia macam kalau hari ni ia berkumpul di tempat A, besok jangan pergi lagi tempat A tu, dia pergi tempat B. Jadi contohnya lah ini yang tin, tapi itulah saya kata tadi dia punya advantage tu. Boleh ambil masa 3 tahun. Jangka hayatnya daging dalam tin ni 3 tahun, itu antara kelebihannya lah. Puan tadi ada sebutkan, Puan Hafsah ada nyatakan ada tahun lepas ke baru-baru ni daging itu disimpan di Dubai selama setahun. Jadi maknanya pengagihan tu akan dilakukan berdasarkan keadaan di lokasi-lokasi, contohnya di Palestin, di Somalia dan sebagainya. Jika ada pergolakan, kena tunggu dulu. Adakah itu prosesnya bagaimana? Kena tunggu dulu atau kita hantar ke negara lain lah, bergantung pada keadaan. Sebab bencana ni dia tak mengira waktu. Kadang-kadang negara yang selama ni aman pun tiba-tiba ada perangan, ada pergolakan. Pergolakan ni sama ada bencana alam ataupun buatan manusia. Okey. Ya. Dan kalau kita lihat juga, ini bukan sahaja berkisar berkenaan mengagihkan daging korban, mengagihkan daging dalam tin, tetapi juga satu usaha yang melibatkan mungkin sukarelawan, mungkin melibatkan petugas-petugas untuk pergi ke negara-negara bergolak dan melakukan satu misi untuk membantu memberikan makanan dan juga daging korban. Bagaimana Muslim Aid dalam hal ini menganggap ini merupakan bukan sahaja usaha ataupun misi menghantar makanan, tetapi juga usaha dan juga bantuan kemanusiaan? Bezanya Muslim Aid dengan kebanyakan NGO di Malaysia ialah kita mempunyai cawangan-cawangan di banyak negara. Contohnya Somalia, saya tak perlu pergi sendiri ke Somalia sebab pejabat kita di Somalia dah 20 tahun lebih di sana. Jadi mereka yang akan menguruskan urusan di dalam Somalia dan mereka juga yang akan memberi kita nasihat sama ada selamat atau tidak untuk menghantar orang atau menghantar barang. Ya, mereka lebih tahu sebab dia orang tempatan. Ya, begitu juga dengan negara-negara lain. Bangladesh misalnya, kita menguruskan beberapa kemah-kemah pelarian Rohingya. Ya, kita menjangkakan negara yang aman, tidak ada peperangan dan sebagainya. Tetapi dasar-dasar kerajaan dia tidak agak menyukarkan kita melakukan kerja-kerja di sana. Jadi pada asalnya kami fikir nak hantar 1-2 kontena ke Bangladesh, kita terpaksa patah balik. Ya, sebab dasar kerajaan dan kos di dalam negara tu terlalu mahal. Terlalu mahal. Sampai beratus ribu taka. Kalau duit kita berpuluh ribu hanya kos pengagihan. Jadi agak orang kata tidak cost efektif. Jadi negara yang begitu ya, contohnya pada tahun ini kita ada 35 negara di mana kita melakukan penyembelihan tempatan. Sebab kalau nak hantar makanan dari sini terlalu leceh sangat dia punya prosedur. Ada juga negara yang walaupun ini adalah kerja kemanusiaan, kerja kebajikan, tapi mereka meminta wang deposit yang terlalu tinggi di pelabuhan. Ya, dan tak ada jaminan yang kita akan dapat balik deposit tu. Kan? Faktor juga tu. Faktor-faktor yang kita kena ambil kira. Dan ada juga negara yang setiap tahun dia punya orang kata kriteria documentation tu berubah-ubah.
Jadi bergantung kepada prosedur ataupun kaedah-kaedah di negara-negara yang dinyatakan. Baik, akhir kata memandangkan esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, Puan Apsah mewakili semua dari Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia. Mungkin ada ucapan kepada semua penonton? Pertama sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada para penyokong kami, terutamanya mereka yang telah daripada awal menyertai korban. Kalau di Malaysia kita dah mula dari tahun 2003. 2003 kita terus dengan pengentinan. Waktu itu pengentinan pun dilakukan di Australia. Baik. Tapi orang kata pada saya ini adalah national duty untuk juga kita membantu perniagaan di Malaysia. Jadi pengentinan, syarikat logistik, syarikat perkapalan, kita gunakan syarikat Malaysia sekarang. InsyaAllah. Baik. Okey, terima kasih Puan. Itu dia kita lihat satu seremoni yang dijalankan oleh Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia. Terima kasih Puan Hafsah Majuni. Baik, bagi anda yang ingin terus membuat sumbangan, boleh cari Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia di media sosial, juga boleh pergi ke muslimaid.org.com emailnya. Okey. Baik, dan selepas ini kita nak saksikan satu yang menarik yang disediakan, satu kapsul menarik disediakan untuk tatapan anda. Dan